أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، حييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، يقول الناس عادة ونقولها عبادة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, pada pagi ini dapat sama-sama kita berkumpul menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita luangkan sedikit masa untuk sama-sama kita mendengar perkongsian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Apa khabar tuan-tuan? Nak pergi mengundi dah ke ni? InsyaAllah pagi ni kita sekejap je lah, kan? Bagi peluang, mungkin ada yang nak tugas ke, mana tahu ada yang jadi pacar ke. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini mungkin saya kalau ikut perbincangan, insya-Allah mungkin akan menyampaikan kuliah subuh ini secara bulanan. Tapi saya pun tak bincang lagi dengan Ustaz Adha nak pakai kitab apa. Jadi pagi ini lebih kepada umum. Saya nak berkongsi satu satu fasal daripada surah An-Nazi'at, beberapa ayat daripada surah An-Nazi'at, iaitu fasal yang terakhir daripada surah An-Nazi'at, daripada ayat 34 sehingga beberapa ayat kemudian. InsyaAllah kita tengok mana yang sempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Fa amma man tagha wa athara al hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, apabila datangnya malapetaka yang sangat besar, pada hari tersebut manusia akan teringat apa yang telah dikerjakannya dan dipampangkan neraka pada setiap orang yang melihat. Adapun orang-orang yang melampau batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat kembalinya. Adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri daripada hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat kembalinya. Orang-orang kafir bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang hari kebangkitan. Bilakah gerangan terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebut waktunya? Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya. Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepada hari kebangkitan. Pada hari mereka melihat hari kebangkitan itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia melainkan sekejap sahaja, iaitu sesenja atau sepagi hari.
Sadaqallahul azim. Daripada ayat 34 sehingga ayat 46 ini, ayat 42 sahajalah yang mempunyai sebab turunnya ayat. Ya. Kalau kita tengok dari sudut ulumul Quran, tidak semua di dalam Al-Quran ada sebab turunnya ayat. Ya. Antaranya disebut oleh Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, lebih kurang 20% sahaja daripada ayat-ayat Al-Quran. Ya, sebanyak-banyak ayat Al-Quran itu, lebih kurang 20% sahaja yang mempunyai sebab turunnya ayat. Ada sebab, maksudnya ada peristiwa, kemudian turunnya Al-Quran. Ada 80% lagi ayat-ayat Al-Quran itu tidak mempunyai sebab turunnya ayat. Maksudnya, tidak berlaku apa-apa peristiwa, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Al-Quran. Jadi dalam ayat 42, Allah Taala menyebut yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Orang-orang kafir bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kebangkitan, bilakah terjadi? Orang-orang kafir Quraisy tanya pada Nabi, kalau kamu betul Nabi, kiamat ni bila? Kalau betul-betul kamu ni utusan Allah, hari kehancuran itu bila? Tanya pada Nabi SAW. Jadi Nabi tak tahu. Tapi Nabi jawab, insya-Allah. Nabi jawab, esok aku jawab. Macam tu. Tengok-tengok esok tak turun wahyu menjawab soalan tersebut. Menyebabkan orang-orang kafir Quraisy mengejek dan menyindir Nabi SAW. Dia kata, Nabi apa tak jawab, tanya soalan tak boleh jawab. Jadi mereka beberapa hari mengejek Nabi SAW. Apabila turunnya Al-Quran ataupun turunnya wahyu menegur Nabi SAW, illa ayyasha Allah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kena sebut insya-Allah dulu. Insya-Allah esok aku jawab. Tapi Nabi jawab, esok aku jawab. Menyebabkan tak turun Al-Quran. Bila turun pula tu menegur Nabi SAW. Dan bila turunnya Al-Quran menyebut, siapa kamu untuk menceritakan berkaitan dengan perkara ghaib tersebut? Itu perkara yang Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Malahan kamu wahai Nabi pun tidak tahu dan tidak diberitahukan perkara tersebut. Jadi banyak perkara-perkara ghaib yang Nabi SAW tidak diberitahu perkara tersebut. Jadi apa sahaja yang diberitahu kepada Nabi, Nabi wajib sampaikan. Tapi mana yang Nabi tak sampaikan itu, maka Nabi SAW tidak diberitahu tentang perkara tersebut. Hanyalah disebut tanda-tandanya sahaja. Apabila dalam satu hadis Jibril alaihi salam bertanya, matas sa'ah, bilakah kiamat? Ditanya pada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya dengan yang bertanya, dua-dua tak tahu. Nabi tak tahu, Jibril pun tak tahu. Lalu Jibril bertanya pada Nabi SAW, wama amaratiha, apakah tanda-tandanya? Jadi Nabi SAW menyebut, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Akan datang satu masa, antalidal amatu rabbataha, seorang amah ataupun seorang hamba perempuan melahirkan tuan, dan kamu akan melihat hufatal urah, orang-orang yang berkaki ayam bertelanjang. Hufatal uratal ala, ri'a asyai, tidak berpakaian kemudian mengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, berlumba-lumba mendirikan bangunan yang tinggi. Hadis itu menunjukkan dua tanda
kamu akan melihat hamba-hamba melahirkan perempuan, hamba-hamba perempuan melahirkan tuan, merujuk kepada satu golongan-golongan yang satu masa dahulu rendah martabatnya, kemudian menjadi hebat orangnya. Kemudian dia berlumba-lumba mendirikan bangunan yang tinggi. Para ulama menafsirkan tanda itu merujuk kepada Timur Tengah sekarang ataupun Asia Barat. Satu masa dahulu negara-negara di Asia Barat ataupun di Timur Tengah itu kebanyakannya mereka daripada kabilah-kabilah yang rendah. Siapa-siapa saja, UAE, Qatar, Bahrain, Kuwait, semua ni daripada kabilah yang satu masa dahulu sangat-sangat rendah, tidaklah setaraf dengan bangsa Quraisy. Kemudian akhirnya mereka pada satu masa menjadi bangsa yang hebat dan sampailah sekarang berlumba-lumba mendirikan bangunan yang tinggi. Bangunan-bangunan yang tinggi semua kat sana lah, kan? Bukan dipakai pun. Orang Arab, satu masa dahulu orang Arab ni bertelanjang, tidak berkaki ayam, mengembala kambing. Ya. Buat bangunan yang tinggi-tinggi lah sekali, bukan dia pakai pun. Ya. Boleh jadi itu salah satu daripada tandanya. Sebab tu Nabi tak tahu tentang hari kiamat, tapi Nabi tahu tentang tanda-tandanya. Ya. Kita pergi pada ayat. Allah Ta'ala menyebut apabila berlakunya kiamat, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى. Apabila berlakunya kiamat, manusia akan melihat, manusia akan teringat akan apa yang dia lakukan. Sebab tu kiamat ini disebut sebagai hari kematian. Dan hari kematian masing-masing disebut sebagai kiamat kecil bagi masing-masing. Maksudnya orang yang mati sebelum datangnya kiamat besar, dia telah menemui kiamat dia. Sebelum kiamat besar akhir zaman itu, hari kiamat yang paling besar itu, siapa-siapa yang mati sebelum sampainya kiamat yang besar itu, dia telah menemui kiamat dia. Yang dah meninggal dulu, maka dia telah menemui kiamat dia. Barang siapa yang tidak menemui kiamat besar, kiamatnya lagi dan menemui kiamat yang besar, dia akan sempat melihat kehancuran besar-besaran itu. Dan bila berlakunya kiamat masing-masing, manusia akan teringat apa yang telah dia buat. Semakin dekat kita dengan kiamat kita ataupun kematian kita, kita pasti akan teringat apa yang kita buat. Sama ada benda-benda yang baik maupun benda-benda yang jahat. Apatah lagi benda-benda yang jahat yang kita buat, maksiat yang kita buat. Wa burrizatil jahimu liman yara, diperlihatkan neraka kepada orang yang melihat. Semakin dekat orang nak berpindah alam, semakin dia melihat alam sebelah sana. Dipampangkan benda-benda yang tidak boleh diterangkan secara alam ini. Sebab tu orang yang semakin dekat dengan kematian, dia akan melihat alam sebelah sana. Sama ada orang yang matinya baik, apatah lagi orang yang matinya buruk. Orang yang matinya baik, dipampangkan syurga pada dia. Segala kenikmatan itu dia nampak dulu. Sebab tu ada orang-orang yang mati ni baik, dia memang nak segera berpindah alam. Sebagaimana Sayyidina Uthman ibn Affan. Sayyidina Uthman ibn Affan, walaupun dia dikepung oleh orang-orang yang melampau yang ingin membunuh dia, tapi dia sebut pada sahabat-sahabat, baliklah, tak payah pertahankan diri dia. Sebab pada malamnya dia telah bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bertemu dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Nabi SAW sebut pada Sayyidina Uthman, "Ghadan satuftir indana." Esok kamu buka puasa dengan kami. Nabi SAW sebut pada Sayyidina Uthman. Jadi Sayyidina Uthman esok dia buat puasa
kemudian dia dibunuh oleh orang-orang yang melampau. Ya. Sebab tu dia kata orang, esok memang aku dah tak ada ni, korang semua balik, tak payah terlibat dengan darah aku. Esok memang orang bunuh dia. Ya. Jadi memang dia dah bersiap sedia untuk bertemu dengan alam sebelah sana. Ya. Tapi orang-orang yang matinya buruk, pasti dia dia tak nak tinggalkan dunia ni. Ya. Sebab tu orang-orang yang diberi kelebihan ada peluang kedua. Ya. Koma ke, ditidurkan ke apa, sedar-sedar, biasanya kalau diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan lebih rajin ibadahnya. Ya. Sebab boleh jadi dia dah melihat alam-alam sebelah sana. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampau kemudian mengutamakan kehidupan dunia, sesungguhnya nerakalah tempat kembali. Allah Ta'ala sebut tentang dua sifat orang-orang yang bakal kembali ke dalam neraka, iaitu pertama, dia melampau. Melampau ini ma siwallah. Taghut ini ma siwallah. Selain pada Allah, selain daripada menjadikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai anutan dan ikutan, maka itulah kemelampauan dalam agama. Sama ada beragamanya lain ataupun Islam tapi tidak menjadikan agama sebagai anutan yang sebenar. Kemudian mengutamakan kehidupan dunia berbanding akhirat. Ya. Rasa macam dunia ni segala-galanya. Rasa macam hidup di dunia ni selama-lamanya. Ya. Macam boleh hidup lama. Kan? Lebih-lebih kalau orang memang hidup lama, panjang masanya hidup. Ya. Buat segala benda, boleh lepas semua benda. Ya. Maka orang-orang macam ni semakin lama semakin boleh menjadi angkuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dunia ni sekejap je tuan-tuan. Sebagaimana yang boleh kita faham tentang sekejapnya dunia adalah sifat dunia itu hanyalah bersifat sekarang sahaja. Sekarang tu dunia lah. Kan? Ataupun kita sebut sebagai saat ini. Sekarang ni kita hidup lah. Kejap lagi tak tahu. Kan? Yang semalam-semalam, yang tadi-tadi dah tak boleh kembali. Kan? Yang tadi, yang dah tidur tadi tak boleh kembali dah. Yang semalam pun tak boleh kembali. Maka yang tadi-tadi itu bukan dunia. Kan? Yang akan datang kejap lagi tak tahu lagi. Tak tahu lagi boleh hidup ke tak dunia tu. Kejap lagi kan. Berapa orang dah pergi sebelum mengundi. Kan? Jangka-jangka macam boleh mengundi, tengok-tengok. Dia pergi dulu sebelum tak sempat pun mengundi hari ni. Kan? Sebab tu dunia tu saat ini, sekarang. Kalau nak buat baik, sekarang. Kalau nak tinggalkan maksiat, sekarang. Itulah dunia kita. Ya? Sebab tu sekejap je. Ya? Tiba-tiba tahu-tahu dah setahun macam tu. Tiba-tiba nak PRU balik, macam itulah. Kan? Sekejapnya dunia. Rasa macam baru pilihan raya je. Dah pilihan raya balik, macam itulah. Sekejapnya dunia. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya kemudian menahan nafsu atau menahan nafsu daripada hawanya. Ya. Sebab tu dalam Al-Quran sebenarnya istilah yang biasa kita pakai hawa nafsu itu sebenarnya dari sudut istilah Al-Quran ada pemahaman yang lain. Ya. Dari sudut Al-Quran nafsu masuk dia lain, hawa masuk lain. Ya, tapi Melayu kita satukan hawa nafsu. Ya, kita kata jangan ikut hawa nafsu. Jangan ikut nafsu, kita kata. Sebenarnya bahasa Arab nafsu masuk lain. Hawa masuk lain. Hawa nafsu tu maksud dia dua perkataan yang berbeza. Dalam Quran ni sebut wanahan nafsa 'anil hawa, menahan nafsu daripada hawanya. Nafsu dari sudut bahasa Al-Quran ataupun bahasa Arab maksud dia anggota badan. Itu nafsu ataupun nafsin kita sebut.
naf, nafsi wahidah, ya, nafsu wahidah ke nafsa wahidah ke, maksud dia anggota badan. Hawa adalah bermaksud lintasan yang jahat. Jadi orang yang wanahan nafsa anil hawa, menahan anggotanya daripada melaksanakan hawanya. Tapi kita dah biasa guna hawa nafsu, pakai je lah. Nak buat macam mana, dah biasa guna kan. Tapi nak bagi faham, sebenarnya nafsu maksud lain, hawa maksud lain, kan? Maksudnya hawa, nafsu tu maksud dia tangan contoh. Menahan tangannya daripada ikut hawa dia. Menahan kakinya, nafsu kakinya daripada mengikut hawanya, mengikut apa yang dia nak, kan? Kita nak benda jahat saja kalau boleh. Benda-benda jahat ni memang kecenderungan nak buat, tapi kita tahan daripada kita buat, kan? Kalau tengok orang contohnya nak buat benda-benda jahat, kalau boleh kita pun nak buat juga, tapi kita tahan daripada buat perkara tersebut. Maka itulah orang-orang yang menjadikan syurga tempat kembali dia. Bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian tidak melaksanakan kemaksiatan kepada dia, maka itulah syurgalah tempat kembali. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundhiru may yakhshaha. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang bilakah hari kiamat. Sebagaimana yang disebut tadi, orang-orang kafir tanya pada Nabi, bilakah kiamat? Maka Allah Taala sebut pada Nabi, fima anta min dzikraha. Siapakah kamu untuk menyebutkan waktunya? Ini termasuk daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu sendiri pun tak tahu. Ila rabbika muntahaha, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah dikembalikan ketentuan waktunya. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Nabi pun kalau tahu pun, Nabi sebut kiamat ni hari Jumaat. Itu je yang tahu. Jumaat je yang tahu. Sebagaimana kita Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ada benda yang Nabi tahu tapi tak diberitahu waktunya. Hanya diberitahu tandanya. Ada benda yang Nabi tak tahu dan diberitahu tandanya. Lailatul Qadar Nabi tahu waktunya, tapi hanya diberitahu, tak boleh nak sampaikan waktunya, hanya diberitahu masa tandanya saja. 7 malam terakhir Ramadan, malam-malam ganjil, itulah waktunya Lailatul Qadar. Bila betul-betul tu, Nabi saja yang tahu. Nabi pun tak boleh nak beritahu pada para sahabat. Sebab tu macam kiamat disebut tanda-tandanya sekian. Tanda-tanda kecil apa dia, tanda-tanda besar apa dia. Kalau dah sampai akhir sekali tanda-tanda tu dah muncul, memang kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala secepat-cepatnya. Innama anta mundhiru may yakhshaha, kamu hanyalah memberi peringatan untuk kamu takutkan hari tersebut. Jadi hari tersebut adalah hari pembalasan, hari kematian, hari kebangkitan. Jadi kita hendaklah bersedia ke arah itu dan takut pada hari itu. Kalau rasa macam biasa-biasa saja, parah kita. Jadi kita kena sentiasa takut pada hari tersebut kalau datang, hari kematian dan juga hari kebangkitan itu. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Apabila hari tersebut berlalu ataupun hari kebangkitan itu, pada hari tersebut mereka merasakan seolah-olah hidup di dunia sekejap sahaja. Sebagaimana yang saya sebut tadi. Apabila Allah yang dah mati ribuan tahun pun, apabila hari kebangkitan Allah Ta'ala kata bangkit, semua bangkit berdiri terus. Terus dalam keadaan sama ada telanjang ataupun berpakaian, bangkit-bangkit terus. Yang mati hancur macam mana sekalipun, Allah Ta'ala kata bangkit macam tu terus. Dan mereka semua merasakan seolah-olah kita ni dah ribuan tahun ke matinya, macam tu.
Yang mati daripada Nabi Adam alaihi salam ribuan tahun, bila bangkit-bangkit pun macam tu tanyanya. Ya. Kita ni duduk dalam kubur lama dah ke sebenarnya? Yang mati pada zaman Nabi SAW dah 1500 tahun lebih kurang. Ya. Logiknya memang hancur pakaian-pakaian dia. Sebab tu majoriti orang akan bangkit dalam keadaan telanjang. Ya. Kecuali mereka yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bangkit-bangkit berpakaian. Ya. Mudah-mudahan kita bangkitnya pun berpakaian. Mudah-mudahan macam tu. Allah Ta'ala jaga, kalau kita jaga aurat kita, jaga takwa kita, insya-Allah mudah-mudahan bangkitnya berpakaian, tidak telanjang sebagaimana orang lain. Jadi bila bangkit tu semua akan rasa sekejap saja. Tapi nak menghadapi selepas itu betul-betul lama. Ya. Hidup dunia sekejap. Ya. Mati alam barzah pun lama sebenarnya, tapi dirasakan sekejap. Tapi nak menghadapi hari kebangkitan seterusnya itu betul-betul lama. Itu akan betul-betul lama dan memang dirasakan lama. Kita ni mungkin rasa macam lama tapi sekejap je. Kan? Tapi akhirat betul-betul nanti, itu memang lama dan dirasakan lama. Sangat-sangat lama disebut seolah-olah matahari itu sejengkal. Macam mana nak rasa panas macam tu? Ya? Nak bertahan macam tu macam mana? Ya? Jadi saya kira sekadar itulah. Ya? Secara ringkas ayat 34 sehingga ayat 46, ya? Yang menceritakan Syekh Wahbah Zuhaili meletakkan tajuk balasan terhadap dua golongan yang mendapat syurga dan neraka, kemudian menyerahkan pengetahuan kiamat semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan perihal pendeknya umur dunia. Itu disyarahkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili berkaitan dengan ayat 34 sehingga ayat 46 surah An-Nazi'at. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira sekali itulah secara ringkas perkongsian pagi ini. Kan, boleh sarapan-sarapan, kan, boleh mengundi-mengundi, kan, mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala memilih. Sebenarnya bukan memilih pemimpin pun, kan? Kita hanya memilih perwakilan sahaja, wakil kita, kan? Nanti dia pula yang memilih pemimpin. Sebab kita tak pilih pun Perdana Menteri siapa, kita hanya pilih perwakilan. Kita siapa wakil kapal, kan? Mudah-mudahan yang dipilih itu adalah orang-orang mungkin kita pilih tak menang pun, kan? Tapi siapa pun yang dipilih kemudian dia menang, mudah-mudahan dia sentiasa takutkan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjaga kebajikan rakyat dia, insya-Allah. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada kelemahan saya. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin.